Maka kita ingatlah bahawa masa kita sekarang satu Islam dia usaha nak balah mana pankan untuk nak memunahkan orang-orang perempuan Islam ni, nak balah mana semua alat yang dia buat ni siapa boleh masuk dalam rumah orang-orang Islam, dan juga memunahkan orang-orang tidak Islam. Tambah pula dengan masa kita yang kurang, dengan dai yang kecek dengan tajuk-tajuk seperti ini, membuatkan seteru Islam ini mudah untuk nak mengkhianat anak-anak tina kita. Maka kita berdoalah mudah-mudahan peringatan kita pada malam ini akan jadi manfaat kepada kita, dan juga kita akan jadi keluarga jannati, syurga aku seperti mana kita nak. Mustami'in, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, az-zawjah as-salihah, isteri yang salih. Kalau kita kecek mengenai dengan isteri yang salihah ataupun as-salah, kita nak buat belah mana keluarga ataupun rumah tangga kita ni jadi rumah tangga yang baik. As-salah fil usrah. Kita ingatlah bahawa keluarga kita, rumah kita tak akan jadi rumah ataupun keluarga yang baik melainkan dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah yang akan membawa kebaikan masuk dalam rumah tangga kita. Yang pertama, kita ingatlah bahawa keluarga kita nak jadi keluarga yang baik, nak jadi keluarga yang jannati, itu adalah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah daripada taufik dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatlah bahawa kita sebagai ibu baik, sebagai bapa baik, kita kena sentiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena banyak berdoa. Tuhan ning islah, salah dalam keluarga kita. Keluarga kita jadi keluarga yang baik. Jaga keluarga kita. Dan juga yang kedua, keluarga kita nak jadi keluarga yang baik dengan juhud, dengan kesungguhan kita, dengan usaha kita nak buat balah mana keluarga kita jadi keluarga yang baik. Seperti mana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW kata, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hadis ini Nabi SAW wayak kepada kita dua syarat tadi. Ista'in billah, kita kena tolong, minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita ada sudah ada rumah tangga, ada anak, ada isteri, kita doa, ya Allah Taala, baiki anak kita, baiki isteri kita, jaga keluarga kita. Kalau hari ini kita jadi orang syabab, jadi orang muda yang belum ada isteri lagi, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk Allah Taala memberi zaujah as-salihah, isteri yang salihah kepada pemuda kita. Kita banyak berdoa. Kalau saya ingat di Mekah, dia ada salah satu bukit iaitu Jabalur Rahmah, Bukit Rahmat, yang mana ada jemaah-jemaah hujat kita ni, Melayu kita pergi ke Mekah, dia sangka bahawa Jabalur Rahmah adalah salah satu tempat yang Nabi Adam dan juga Siti Hawa berjumpa di situ, yang mana kedua dikeluar daripada syurga, mereka turun di dunia ini dan jumpa di Jabalur Rahmah di Mekah. Dia adalah salah satu pendapat daripada ulama, tetapi tidak ada dalil yang sahih daripada Nabi SAW. Lalu jemaah hujjah ataupun juga umrah baik, mereka fikir kata nak pergi Mekah untuk nak doa di sana, untuk dapat gewel, untuk dapat neku dia, nak pergi kepada Jabalur Rahmah. Kalau perempuan nak pergi doa kepada Jabalur Rahmah, Nabi Tuhan dapat tunai dia, dapat suami yang soleh. Kalau lelaki berdoa kepada Allah di situ untuk dapat isteri yang salihah. Tetapi jemaah yang datang tu kebanyakan orang kampung biasa. Orang kampung biasa. Gi kadang-kadang tak tahu, lupa kata Jabalur Rahmah terletak di Mekah. Tetapi gi di Madinah, gi Madinah ziarah bersama dengan Tok Syekh kata hari ini kita akan pergi ke kawasan yang berlaku peperangan Uhud, yang mana berlaku di Bukit Uhud. Dan juga di Bukit Uhud ada salah satu bukit yang nama Jabalur Rumah. Jabalur Rumah, bukit pemanah, bukit Naktanu, yang Nabi perintah kepada Naktanu Hasib kau 50 orang duduk atas tu.
Maka orang kampung jemaah dengar kata nak pergi kepada Jabalur Rumah, dia pasal silap kata nak pergi kepada Bukit Jabalur Rahmah. Maka apabila sampai kepada Jabalur Rumah, dia berdoa untuk Allah Ta'ala dia ni dapat jumpa dengan lelaki yang baik ataupun lelaki jumpa dengan orang perempuan yang baik. Bahkan dia pasal silap kata itu adalah Jabalur Rahmah. Maka saya royak kepada jemaah kata, jangan faham silap. Ini adalah Jabalur Rumah. Jabalur Rumah adalah bukit pemanah yang tempat yang berlaku peperangan. Maka kalau jemaah minta doa di sini, klik lagi kalau boleh nikah pun duk balah duk belawang atau laki kerana sebab jemaah silap doa tempat. Pergi doa kepada Jabalur Rumah, bukit Jabalur Rahmah. Nak atau jemaah ni faham silap. Doa kepada bukit berlaku peperangan, apabila boleh nikah duk perang dengan atuk laki, duk perang dengan isteri. Maka di sini kita nak tunjuk kata kita banyak berdoa kepada Allah kerana kita nak dapat kebaikan dalam rumah tangga kita, kena melalui taufik dan juga pertolongan dan juga mudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua dengan usaha kita. Kita kena usaha wabalah mana rumah tangga kita, anak kita, isteri kita jadi orang yang saleh dan juga salihah. Kerana ini adalah kerja asasi kita. Tak cukup kita hari ini jadi bapa yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja tetapi tidak peduli kepada rumah tangga. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kerja beriman, kerja orang yang beriman iaitu Allah Taala suruh jaga dirimu dan juga keluargamu, isterimu dan juga anakmu daripada neraka. Kita jangan jadi orang yang hengketua. Banyak dalam masyarakat kita sekarang yang mana ibu dan bapa suka beribadat kepada Allah Ta'ala tetapi tidak peduli kepada anak-anak mereka. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, satu kaedah lagi yang kita nak buat rumah tangga kita jadi rumah yang baik, jadi kuat-kuati suksan, kita kena tengok kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana jalan Allah Ta'ala royak dalam Quran dan juga bagaimana jalan nak buat rumah tangga jadi rumah tangga yang bahagia daripada sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Kerana ini adalah salah satu tempat asas untuk kita kembali. Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Siapa yang Allah Taala nak hidayah kepada dia, maka dia adalah orang yang dapat hidayah. Maka siapa yang sesat, maka dia tak akan jumpa orang yang nak tolong menunjuk mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini akan membawa kamu, akan hidayah kamu kepada jalan yang lurus. Dan juga Nabi SAW riwayat dalam satu hadis, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati." Nabi SAW kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara yang mana apabila kamu pegang dengan kedua-dua ini tak akan sesat sampai bila-bila. Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka tazkirah peringatan kita pada hari ini, kita nak kecek mengenai dengan az-zaujah as-salihah, sifat isteri yang salihah menurut Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sifat yang pertama yang Allah Ta'ala royak dalam Quran, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi mimma hafizallah." Sifat yang pertama Tuhan royak kata fas-salihat, perempuan yang salihah, iaitu adalah orang yang qanitat, perempuan yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isteri kita yang salihah, kita nak tengok hari ini, kita tengok kepada dia, adakah dia adalah orang yang qanitah, suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada benda yang Allah Taala fardu wajib, sama ada benda tu benda yang sunat, adakah dia suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kalau
isteri kita hari ini berkurang, kurang dari segi ibadat, kurang dari segi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ingatlah bahawa dia belum lagi jadi isteri kita yang salihah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, Nabi kata, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat farjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Nabi SAW kata, isteri mana-mana ataupun perempuan mana-mana pun yang dia semaya cukup 5 waktu, yang dia puasa cukup 30 hari dalam bulan Ramadan, dia jaga kemaluan dia dengan secara yang baik, dan juga dia taat kepada suami dia, akan ada suara kata kepada dia pada hari kiamat nanti, udkhulil jannah, hei perempuan ini, masuklah syurga, pintu mana yang kamu nak masuk. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, pintu mana nak masuk, masuklah hai perempuan. Yang mana dia buat cukup perkara yang Nabi riwayat dalam hadis ini. Semaya 5 waktu. Sallatil mar'ah khamsaha. Benda yang mudah sahaja. Ini adalah berita gembira yang Nabi riwayat kepada orang perempuan. Kalau kita tengok kerja ini bukan kerja yang susah, yang payah sangat. 5 waktu jaga sehari semalam, 30 hari dia puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia jaga kemaluan dia, sama ada semasa suami dia ada, semasa suami yang tidak ada, dia jaga dengan baik, dan juga dia taat kepada suami dengan cara baik, patut taat perintah suami suruh apa dia taat baik, jaga hukuk hak-hak suami dia. Hari akhirat nanti akan ada suara kata, hei perempuan ini, isteri salihah ini, masuklah syurga, pintu mana yang nak masuk. Dalam satu riwayat lagi kata, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, dia akan masuk syurga, pintu mana yang dia nak masuk. Maka kita kembali kepada kita sendiri hari ini, ataupun kita sebagai suami, kita kembali, kita royaklah hadis ni kepada isteri kita, dan jagalah amalan yang Tuhan fardukan kepada mereka. Mudah-mudahan dia akan masuk syurga, pintu manapun yang dia nak masuk. Itu sifat yang pertama, iaitu qanitat, suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Taala kata, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, iaitu isteri yang jaga. Apabila suami dia tidak ada, dia jaga benar-benar yang sakut dengan suami dia, tak pergi mengumpat dengan saing dia. Dia jaga harta suami dia, dia jaga kate ataupun benda-benda yang di benar-benar hak suami dia, dia jaga dengan baik. Hafizah lil ghaib. Itu adalah isteri yang salihah. Tetapi hari ini yang kita duka cita, yang mana Nabi SAW satu kali ditanya, Nabi SAW ditanya satu kali, an syai'in yudkhilun nasan nara, gapo sebab yang orang masuk neraka banyak sekali? Nabi kata, al-famu wal farju. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari. Sebab di antara sebab yang banyak manusia masuk neraka sekali, 2 perkara yang Nabi riwayat. Yang pertama iaitu al-famu, mulut. Yang kedua, kemaluan kita, awak pet kita. Mulut kita, lidah kita, inilah salah satu anggota yang tidak ada tulang, yang mudah kita nak gerak dia. Hari ini ramai di kalangan isteri-isteri, apabila tok laki tak ada, mereka buat halakah dan mengupak tok laki. Ini nak tunjuk kata isteri tidak jaga hak siti, hak sami. Nayamti sami medayuban. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jaga benar-benar ghaib,
tak pergi royak benda-benda yang sakut dengan suami, tak pergi royak kata benda-benda di atas katil kepada saing dia. Ini sifat yang kedua yang Allah Ta'ala royak dalam ayat ni, iaitu qanita, suka ibadah. Yang kedua, hafizatul lil ghaib, jaga benda-benda yang sakut dengan suami dia. Maka kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita nak buat balas mana hari ni, nak tarbiyah anak kita jadi anak yang suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatlah bahawa satu orang perempuan nak jadi perempuan yang baik apabila hubungan dia dengan Allah adalah hubungan yang baik juga. Apabila hubungan dia dengan Allah tidak baik, maka isteri itu pun tidak akan jadi isteri yang baik. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Di sini ulama kata qanitatun, isteri perempuan yang dia ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu suka beribadat. Sama ada ibadat fardu dan juga ibadat sunat. Yang kedua, hafizatul lil ghaib, dengan suami dia, hubungan dengan suami dia pun hubungan yang baik juga. Maka tak akan jadi isteri kita isteri yang soleh, melainkan hubungan isteri kita dengan Allah adalah hubungan yang baik juga. Dan juga kita kena terbiah anak kita jadi anak yang salihah. Sampai kepada satu hari ada seorang lelaki mari minta anak kita, maka pada hari itulah habis amanah kita. Kita kena terbiah anak kita. Dan juga apabila anak kita akan berkahwin dengan satu orang lelaki, kita usahalah, menjagalah nikah anak kita ini jadi nikah ataupun berkahwin yang baik, yang betul dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah satu sebab yang membawa kepada keluarga jadi keluarga yang penuh dengan berkat mula daripada winati kongkatengan, mula daripada nikah lagi. Tetapi silap yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini, apabila nak cat ngantengan, sama ada cau bau baik, sama ada cau sah baik, benda yang mereka fikir iaitu nak buat balah mana wi ngan dia ni jadi ngan tiru, nak buat balah mana wi ya hari tu adalah orang yang cantik, pakai baju yang harga mahal, membawa kepada bazir fumfui dalam harta benda. Ini kesilapan yang pertama. Kesilapan yang pertama iaitu cuba bikin nak balas mana, nak pakai baju mana, yang sekali pada hari itu. Saing dia nikah tu guna duit banyak ni, aku kena guna duit banyak lebih pada dia lagi. Membawa kepada bazir. Bahkan Nabi SAW kata khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik nikah, sebaik-baik perkahwinan iaitu aisaruhu. Kita buat secara mudah. Kahwin mana, majlis nikah mana yang buat dengan secara baik, secara mudah, aisaruhu, itu adalah khairun nikah yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, adalah hadis yang sahih. Itu kesilapan yang pertama. Kerana apabila kita mula rumah tangga kita dengan bazir, dengan tidak kena dengan ajaran Islam, bagaimana keberkatan nak berada di dalam rumah tangga kita ataupun syawitku kita. Itu kesilapan yang pertama. Kesilapan yang kedua iaitu kesilapan mengenai dengan belanja dalam nak minta satu orang perempuan untuk nak nikah. Sinsot ti peng. Kantang sinsot ti peng. Tak belanja yang sangat tinggi. Kerana kita ingatlah bahawa masyarakat kita penuh dengan fitnah. Sama ada fitnah lelaki dan juga perempuan, lelaki dengan perempuan, dan juga masa sekarang perempuan dengan perempuan pun ada fitnah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi yang kita tidak nampak lagi fitnah yang berlaku lelaki sama lelaki. Maka salah satu sebab yang Allah Ta'ala nak cuba kita dalam masyarakat,
iaitu mengenai dengan sinsat yang kita tak tinggi. Kerana apabila kita tak sinsat belanja yang tinggi, menyusahkan tangan perkahwinan nikah yang tuhawi jalan tangak sebagai nak keluar daripada fitnah yang besar dalam masyarakat, menjadi payah kepada syabab yawacun kita. Menjadi payah. Apabila payah nikah, fitnah berzina berlaku banyak dalam masyarakat kita. Dan juga ingatlah bahawa apabila berzina banyak, fitnah banyak dalam masyarakat kita, satu hari Allah Ta'ala akan turun bala kepada kita. Kerana sebab kita hari ini menyusahkan buat nikah ni, susah nak berlaku. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala kata, takutlah satu fitnah, satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan turun kepada kamu, bukan kepada orang yang buat salah sahaja, bukan anak kita yang berzina sahaja yang Allah Ta'ala akan turun bala kepada mereka, tetapi dengan ibu dan juga bapa yang membawa yang menjadi sebab payah untuk mereka nak berkahwin, dan menjadi sebab berlaku fitnah dan juga berzina banyak dalam masyarakat kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Nabi SAW kata, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unah. Orang perempuan yang berkat sekali, yang banyak dengan keberkatan, iaitu aisaruhunna ma'unah, yang mana belanja dia ni adalah belanja yang aisaruhunna, mudah, yang tidak mahal, yang tidak tinggi sangat. Maka kita ingatlah bahawa salah satu jalan kita nak pergi kepada keluarga yang bahagia, iaitu kita kena mula daripada kahwin. Kita mula dengan barakat, insya-Allah hidup keluarga kita pun akan ada dengan keberkatan. Tetapi kita mula dengan bazir, innal mubazzirin, bazir yang Allah Ta'ala tidak suka dalam Quran, maka bagaimana nak adanya berkat dalam rumah tangga kita, wal iyadzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai sifat isteri yang saleh, iaitu isteri yang sentiasa jaga diri daripada syaitan dan juga iblis. Kerana isteri ataupun orang perempuan adalah jenis orang yang lemah. Syaitan suka sangat nak tipu ataupun nak mari lepas was-was kepada orang perempuan. Maka orang perempuan yang baik, iaitu orang perempuan yang sentiasa jaga diri daripada syaitan. Sama ada dia nak baca Quran baik, sama ada dia nak baca azkar pagi dan petang baik, sama ada dia cari jalan lain awak balah mana dia ni jauh daripada syaitan. Kerana ingatlah bahawa syaitan kerja dia ni al-ifsad, buat punah. Kita nak as-salah baiki, jadi baik dalam keluarga, tetapi syaitan ni nak buat balah mana keluarga Islam ni ifsad, punah. Nak ciwitku punah, nak isteri ni punah, nak marayat kongkan pen pelayan ni punah. Itu kerja syaitan. Nabi SAW sabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Iblis sebagai bapak kepada syaitan ni, dia tak arash dia, balang dia ni atas air dalam laut. Dan juga selepas dia tak balang dia, tepat jadi tantap dia hatta tahan dia gi kepada manusia untuk nak buat balah mana manusia ni punah. Hatta yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Syaitan mana, tangkap mana, tahan mana hak dia, hak duduk dekat dengan iblis sekali, hak itulah yang paling bahaya sekali, yang paling banyak fitnah sekali. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'a. Datang satu orang, satu tahan dia syaitan, mari cari iblis, royak kepada ketua dia, kata hari ni ku gi buat punah manusia gini. Iblis kata ma sana'ta syai'a, mung dak buat gapo li.
ผลงานมึงนี่ไม่เข้าเป้าสักอย่าง tak jadi kerjaมึง thumma yaji'u ahaduhum, datang syaitan yang lain mari jumpa iblis, dia kata ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu thumma yaqul ni'ma anta. Datang syaitan satu ekor lagi mari jumpa ketua dia iblis. Aku ayat hari ni pergi kepada manusia, aku dak tinggal manusia, malaikat aku buat pecah belah di antara dia dengan isteri dia. Maka iblis dengar balas tu ambil syaitan seorang ni seekor ni mari dekat dan juga kata ni'ma anta, mung ni sujud. Iblis cum kepada salah satu tahan dia yang wak nanti pasuk kamsaran, iaitu wak balas mana wi seorang isteri dan juga suami ni pecah belah. Hari ni keluarga mana yang pecah belah, kita ingatlah keluarga itu lupa kepada pankan syaitan. Kalau kita pergi kepada berisat sekarang nak semak kepada orang buat kerja, tengok kepada pasukan kadang-kadang 50 tahun 60 tahun, ini pasukan yang tinggi. Tetapi kita ingatlah bahawa seteru kita malik dengan syaitan, iblis ni pasukan bukan hanya 50 dan juga 60 tahun, tetapi pasukan dia ni ribu tahun pasukan dia. Dan juga kerana gapo kita peramat, kita tak jaga kita daripada syaitan ar-rajim. Banyak isteri dan suami pecah belah, bercerai dengan sebab taat mereka kepada syaitan, tidak jaga daripada syaitan, wal iyadzu billahi min dzalik. Itu sifat yang ketiga, iaitu isteri yang sentiasa jaga diri dan juga anak dia, rumah dia, keluarga dia daripada syaitan sebagai seteru Islam. Inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Sifat yang keempat, isteri yang salihah, iaitu satu kali qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa', perempuan pesing mana yang jadi perempuan yang baik? Khairun nisa', yang jadi perempuan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Hadis riwayat oleh Imam Nasa'i adalah hadis yang sahih. Sahabat mari tanya, perempuan macam mana perempuan yang baik? Nabi kata perempuan yang baik iaitu apabila suami tengok kepada isteri dia, dia rasa gembira, dia rasa mikhamsuk, dia rasa sejahtera, sejuk hati. Tengok kepada isteri. Dengan sebab isteri dia ni jangok, lek luar sodah, akhlak pun cantik pula, pakaian yang baik pula, membawa suami dia ni rasa gembira, rasa mikhamsuk apabila tengok. Dan juga apabila suami suruh dia ni, dia taat, tuti', dia sentiasa taat. Suami suruh ambil air. Itu isteri yang saleh. Tetapi yang duka cerita pada hari ini, isteri yang ramai yang mereka tak kenal nak pakai jangok, yang tidak kenal nak pakai baju yang cantik, melainkan apabila dia nak keluar daripada rumah saja. Apabila nak keluar ke rumah, fikir nak pakai baju mana nampak jangok sekali. Tetapi semasa dia berada dengan suami, rambut pun musing, baju pun genyong, tubuh pun busuk. Bagaimana kita nak jadi isteri yang salihah? Isteri yang salihah iaitu isteri yang sentiasa nomnau ataupun ambil hati suami dengan pakaian yang baik, dengan khidmat berikan yang baik. Kerana benda ini benda yang Islam songsem. Apabila isteri duduk dengan suami, kena pandang aucai, kena pandang wak balah mana suami tengok kepada kita ni rasa gembira, rasa mikhamsuk. Jangan rasa apa tengok supa marang, tengok esok supa hari ni supa tak ada rasa kata jangok sikit habuk. Kita nak balah mana hari ni suami kita kelek, suami akan royak kepada kita, adik hari ni adik jangok sangat cantik. Itu yang kita nak. Tasurruhu idza nazara
Ini adalah benda yang Islam songsem buat. Kerana semasa Nabi SAW, sahabat keluar sama dengan Nabi untuk berperang di dalam satu peperangan ataupun perang mana-mana. Apabila mereka kembali, Nabi royak kepada sahabat Nabi kata, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa." Apabila kamu pergi bermusafir kepada mana-mana tempat dan juga kembali pada waktu malam, jangan kamu masuk rumah secara ketanhan. Jangan masuk rumah ketanhan. Tapi nak bala mana nak masuk? Hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita asy-sya'ithah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga isteri kita yang duduk di rumah ni, dia nanti sampai tengah malam dulu. Apabila klik waktu Isya, waktu awal-awal, jangan kita masuk rumah lagi, wahai suami. Kerana boleh jadi masa tu isteri kita duk sibuk dengan anak, sibuk dengan anak-anak wakan ataupun anak nak tidur baik. Jangan masuk lagi. Biar dulu sampai masa tengah malam, hatta tastahiddal mughibah, untuk isteri kita nak cedek pakai pakaian yang baik, duk nak tisir rambut, sipir rambut, jadi isteri yang jangok, yang cantik sekali. Apabila kita masuk, kita rasa gembira. Hadis ini Nabi royak cerita kata songsem wi isteri ni raksoi rakngam untuk suami, bukan orang-orang yata yang lain. Bukan orang yata yang lain. Nah, itulah sifat isteri yang salihah yang keempat. Dan juga kita kena jaga hati. Kita kena jaga hati suami kita. Isteri yang salihah adalah isteri yang tak akan nak tidur malam tu melainkan direda oleh suami dia. Nabi SAW kata, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Nak aku nak royak kepada kamu perempuan kamu ataupun isteri kamu yang jadi ahlul jannah, yang nak masuk syurga, dapat syurga. Sahabat kata, "Na'am, bala ya Rasulullah." Nak. Nabi kata, "Kullu wadudin waludin idza ghadibat aw usiya ilaiha aw ghadiba zawjuha." Iaitu setiap isteri yang wadud, yang dia ni kasih kepada suami dia. Wadudin iaitu isteri yang sangat kasih kepada suami dia. Dan juga waludin, yang isteri yang boleh nak wi anak kita yang banyak. Dan isteri, salah satu sifat isteri yang salihah iaitu boleh nak wi anak kepada suami dengan jumlah anak yang banyak. Kerana Nabi SAW suruh kita, tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi suruh kita nikah, kahwinlah dengan isteri, dengan perempuan yang cinta kepada kita dan juga boleh wi anak yang banyak kepada kita. Kerana Nabi nak ambil kita tewah dengan para nabi di akhir kiamat nanti. Dan juga sifat yang kedua, apabila isteri itu, malai itu suami dia ni marah kepada dia, ghadiba zawjuha. Qalat, isteri kata bala mana? Isteri kata, hadhihi yadi, ini tangan aku, pegang kepada tangan suami, hadhihi yadi ala yadika la aktahilu bi ghumdin hatta tarda. Isteri kata ke suami, malam ini aku tak akan nak boleh tidur dengan cara katuk mata senit itu, melainkan kamu wahai suami aku redha pada aku, percaya. Isteri kena jaga, kerana ada kesalahan yang dia buat kepada suami satu hari, dan juga belum nak tidur minta maaf kepada suami, sampai kepada suami redha, lalulah dia tidur. Kerana isteri yang soleh, dia tak akan nak boleh tidur sehingga suami dia redha kepada dia. Sifat yang seterusnya, Nabi SAW sebut, khairu nisaikum alwadud almuwatiyah almuwasiyah idh ittaqaina Allah, wa syarru nisaikum almutabarrijat almutakhayyilat hunna almunafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil asam. Hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi adalah hadis yang sahih. Nabi SAW kata, khairu nisaikum, sebaik-baik perempuan kamu, orang tina kamu, iaitu orang al-wadud, perempuan yang cinta, sangat cinta kepadamu wahai suami.
Al-walud, perempuan yang boleh beri anak banyak kepada kamu. Al-muwatiyah, al-muwatiyah iaitu isteri yang sentiasa taat kepada suami, tak keras kepala, mudah-mudah kata tak keras kepala kepada suami. Suami suruh apa buat, tak tekan dengan suami, tak naik suara dengan suami. Itu al-muwatiyah. Al-muwasiyah iaitu isteri yang sentiasa tolong suami dia, sama ada di kerja dakwah baik, dia tolong jadi benglang yang baik kepada suami, sama ada dengan ibadat baik, dia tolong hafal jadah kepada suami, cedek piyah kepada suami, gosok baju kepada suami untuk nak pergi kepada masjid. Ini adalah al-muwasiyah, aunan li zawjihi, tolong, sentiasa tolong suami dia. Ini adalah khairu nisaikum, sebaik-baik perempuan. Dan juga Nabi SAW kata, wa syarru nisaikum, sejahat-jahat perempuan kamu, al-mutabarrijat, iaitu orang perempuan yang pakai pakaian yang dedah aurat, pakai pakaian untuk nak cur kepada orang, pakai azina keng pada badan ni untuk nak cur ke orang kata dia kaya, pakai baju yang jangok keluar daripada rumah untuk nak cur kepada orang, pakai air bau yang bau dengan bau yang sangat kuat untuk nak keluar, dan keluar dengan al-mutakhayyilat, dengan bertakabur, yang yaso nak tunjuk kata dia jangok, membawakan ke malu dia ni hilang. Sebenarnya sifat asasi bagi orang perempuan iaitu al-haya, malu, tetapi pada hari ini kebanyakan daripada kalangan anak perempuan kita hilang sifat al-haya iaitu malu ini. Maka keluar dengan al-mutabarrijat. Al-mutabarrijat iaitu dedah aurat, pakai pakaian yang nampak aurat, tidak tutup aurat, pakai pakaian yang nipis, pakai pakaian yang ketat. Waliyazubillahi min dzalik. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata, sinfan lam arahuma, dua golongan yang aku tidak akan, sinfan min ahli nar lam arahuma, dua golongan yang akan masuk neraka jadi ahlun nar, aku tak akan tengok kepada mereka pada hari kiamat. Salah satu daripada golongan iaitu Nabi kata, nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai pakaian supaya tak pakai pakaian. Waliyadzubillah min dzalik. Pakai baju supaya tak pakai baju. Kita cuba khayal diri belah mana. Ini adalah Nabi riwayat cerak dalam hadis yang sahih, Nabi tak akan tengok kepada mereka, malu kata dia ni, gelo kau umat aku pakai baju, pakai pakaian yang kasiyat, ariyat ni kelanya, pakai baju supaya tak pakai. Ini adalah golongan yang Nabi kata syarru nisaikum. Dan juga Nabi kata dalam hadis lagi, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Hadis riwayat An-Nasa'i adalah hadis yang sahih. Nabi kata, perempuan mana yang guna air bau keluar daripada rumah dia, pergi jumpa dengan lelaki yang sah nikah dengan dia, bukan mahram dia, dan juga kaum itu, orang lelaki itu boleh bau dengan air bau dia yang dia guna, yang orang tina ni guna ni, Nabi kata belah mana, fahiya zaniyatun, perempuan ini telah buat zina, dia adalah orang yang buat zina. Waliyadzubillah min dzalik. Ini golongan yang jumpa banyak. Kita dah jumpa di kalangan orang-orang tua, yang kita jumpa banyak sekali anak kita pada hari ini. Anak kita pada hari ini lalu buat matu lalu kepada hari atas, kita akan dapat bau dengan bau daripada air bau. Banyak mana yang anak-anak tina kita tidak faham, tidak tahu hadis ni daripada Nabi SAW. Juga di kalangan anak-anak kita dalam radab mahawidyalah baik ataupun mana-mana tempat, ada berlaku masalah apabila kawan dia ataupun saing dia pakai dengan pakaian yang baik, pakaian yang tutup aurat, pakai kubung besar katuk muka, saing dia seorang lagi yang tidak faham, yang tidak suka pakaian Islam, dia kata, "Te ni kering chang le, kering."
Banyak perkataan kering yang berlaku di kalangan syabab kita. เธอนี่เคร่งจังเลยทำไมต้องใส่กระโปรงทำไมต้องใส่ผ้าคลุมใหญ่ทำไมต้องปิดหน้าด้วย Ini adalah perkataan yang sangat bahaya sekali, kerana di dalam Islam tidak ada kering ataupun tidak kering. Kerana dalam Islam Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sungguh takut kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takut dengan sebenar-benar. Dengan itu kita faham bahawa dalam Islam ni ada golongan yang turut Allah dan Nabi, dan juga ada golongan yang tidak turut Allah dan Nabi. Takut tu ya, tidak ada kering yang tidak kering. Maka kita jauhlah dari perkataan ini. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan juga satu contoh kepada kita sebagai tabi'in, satu orang perempuan tabi'in namanya Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin, dia adalah seorang ulama hadis Nabi SAW. Ngapa hadis banyak? Riwayat hadis. Kalau dalam kitab Bukhari, Muslim, kita akan jumpa dengan Hafsah binti Sirin, yang mana dia mati pada tahun 110 Hijrah. Hafsah binti Sirin, satu kali semasa dia tua, datang satu orang lelaki nak ngaji hadis, nak ambil hadis, riwayat hadis daripada dia. Wayak kepada Hafsah, "Hei Hafsah, mung ni tua dah kena katuk cik, kena katuk muka, katuk habis. Tubuh kamu katuk bi aurat." Bahkan Allah Subhanahu wa taala ayat al-Quran kata, "Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhin junahun ay yad'na thiyabahun." Tuhan kata dalam Quran, bagi orang tino yang tua-tua yang tidak boleh dia nak kahwin dah, tak ada rasa untuk nak nikah dah ni, boleh dia tak nak buka setengah tepat dalam tubuh dia walaupun nampak aurat, boleh. Tuhan ayat kata boleh dalam Quran. Ghairu mutabarrijat bizina, tapi tidak dengan mutabarrijat lah, tak ada tak ada biasa nampak kata dengdut sangat. Dengan Hafsah binti Sirin gitu jawab kepada orang yang tanya itu, mung cuba baca ayat Quran ni habis. Baca habis. Allah Taala kata balah mana? Maka orang yang tanya tu, orang yang tu kata wa ayyasta'fifna khairul lahun. Kalau dia ni orang tina yang tua katuk aurat, katuk secara semasa dia muda ni, khairul lahum, lebih baik daripada buka lagi. Hafsah binti Sirin umur yang tua, tetapi dia bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu yang berada di dalam orang-orang dulu seperti Aisyah baik. Satu kali Aisyah kata, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah. Aku masuk rumah aku, yang mana rumah aku ni tempat yang tanah ataupun dalam rumah dia ada kubur Rasulullah dan juga bapa dia Abu Bakar As-Siddiq dalam rumah. Fa'ada'u thawbi, aku pecah baju aku, pecahkan kubur aku kerana rumah aku. Dan juga dalam kubur ni pun suami aku dan juga bapa aku. Falamma dufina Umar ma'ahum, selepas daripada Umar mati, Umar pun tanah bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar di dalam rumah Aisyah ataupun rumah Nabi juga. Aisyah kata, ma dakhaltuhu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi haya'an min Umar. Apabila Umar tanya di kamuh dalam rumah aku bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar, aku tidak ada kali mana yang masuk rumah aku melainkan aku nak katuk aurat aku, katuk cik baju aku, tak pecah seperti mana belum Umar mati, kerana haya'an min Umar, malu kepada Umar. Bahkan Umar mati dah, tetapi malu. Itu sifat perempuan yang sebenar, sifat malu. Dan juga yang seterusnya, isteri yang salihah, iaitu isteri yang jaga hak ataupun setiap suami. Nabi SAW satu kali seorang perempuan mari cari Nabi SAW. Ada satu turak, satu kijang dengan Nabi, dan juga selepas daripada sudah turak, Nabi tanya, azatu zaujin lah, laki mung ni ada suami ke tak? Dia kata, na'am, aku ada suami. Ritina jawab kepada Nabi, kata, aku ada suami. Fa aina anti lah, bagaimana mung ni berkhidmat atau memberikan ataupun taat kepada suami mung? Dia kata, ma aluhu illa ma ajaztu anhu, aku buat belaka, aku taat, aku patut belaka, buat belaka khidmat kepada suami, melainkan yang benar yang aku tidak kuasa nak buat.
Selepas itu Nabi kata, fanzuri minhu aina anti minhu. Tengoklah kepada lelaki, tengoklah benda apa yang mu boleh buat, taatlah, buatlah kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu ni lah adalah neraka bagimu dan juga syurga bagimu. Kalau mu taat, jaga hak baik-baik kepada suamimu, mu akan masuk syurga. Dan apabila mu tinggal hak siddiq kepada suamimu, maka mu akan masuk neraka, wal iyad billahi min dzalik. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i adalah hadis yang sahih. Dan juga kita ingatlah bahawa siddiq sami adalah siddiq yang besar. Kerana Nabi kata, kalau aku boleh suruh satu orang semua orang lain selain daripada Allah, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Kita jagalah baik-baik siddiq suami yang kita berada kepada suami kita, isteri, jaga baik-baik. Sifat yang terakhir iaitu isteri yang salihah, isteri yang sentiasa duduk dalam rumah, tak akan keluar daripada rumah melainkan campin sahaja. Ini adalah sifat yang banyak di kalangan anak-anak kita pada hari ini hilang. Kerana ingatlah, dengarlah satu hadis Nabi SAW sebut, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Nabi kata al-mar'ah, orang perempuan adalah aurat yang kena tutup, kena katuk. Fa idza kharajat, apabila dia keluar daripada rumah, istasyrafah syaitan. Syaitan mula nak tengok. Syaitan mula tengok apabila perempuan isteri kita keluar daripada rumah, nak balah mana wi orang tina ini, isteri ini, orang yatim boleh nak itar kepada dia dan juga membawa kerusakan kepada masyarakat. Syaitan mula nak wangpan sekali. Wa aqrabu ma takunu al-mar'ah ila wajhillah. Dan juga tempat yang paling baik, paling dia sebagai isteri dan juga perempuan yang dekat, tempat yang dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekali, fi qa'ri baitiha, di dalam bilik tidur dia, bukan daripada luar rumah. Itu hadis Nabi SAW. Kita kena jaga, kita kena jaga baik-baik. Kita jangan keluar daripada rumah melainkan campin saja. Orang tabi'in dulu, sahabat dulu, orang-orang tina dulu, mereka tak keluar. Kalau kita baca kitab sirah-sirah, kita akan jumpa ada setengah daripada mereka tak keluar daripada rumah umur 60 tahun, melainkan sekali ataupun dua kali sahaja dalam hidup. Kerana mereka jaga, mereka faham, mereka dengar, mereka hafal hadis ini, iaitu hadis al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Syaitan mula nak balah mana isteri kita tubik, buat merosakkan kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila dia keluar dengan pakaian yang dedah aurat, lebih membawa kerosakan kepada masyarakat lagi. Wal iyad billahi min dzalik. Itulah kita pada hari ini sebagai sifat yang akan membawa isteri kita jadi isteri yang salihah. Maka itulah sekadar ini yang saya boleh mampu nak beri kepada hadirin dan juga hadirat semua. Gapo yang silap salah, gapo yang kasar, saya minta maaf kerana saya tidak nak bawa hadis Nabi ataupun ayat Quran memberitahu kepada hadirin hadirat, melainkan untuk niat nak islah, nak baikin keluarga kita dan juga masyarakat kita. Mula daripada kita, keluarga kita, insya-Allah kita akan kembali jadi khairu ummah ukhrijat linnas. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ay yuslih أحوال شبابنا وفتياتنا وأن يصلح أزواجنا إلى كل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.